Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada semua para pengunjung yang budiman, yang baik hati, yang sentiasa menyokong Sifu Syams dalam channel Sifu Syams. Okey, baik. Jadi perkongsian pada hari ini ialah berkaitan tentang tutorial OBS seperti belakang ni ha. Okey. Ramai sahabat yang bertanya saya bagaimana saya buat untuk live menggunakan layout seperti yang di belakang. Yang anda nampak berwarna-warni, berkelip-kelip, kemudian ada susunan yang menarik. Jadi bagaimana kita nak jalankan ataupun nak buat seperti itu, insya-Allah saya akan berkongsi step by step, langkah demi langkah supaya anda dapat ikut dengan baik dan dapat live seperti saya. Insya-Allah tunggu selepas iklan channel. Okey, baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bagaimana saya buat untuk layoutnya? Okey, untuk layout saya tak boleh ceritakan pada sekarang sebab akan makan masa yang panjang. Untuk layout sebagai pengenalannya, nanti saya akan sediakan satu tutorial khas untuk layout, bagaimana nak buat layout. Cuma gambaran awalnya, anda yang sudah mahir dengan Photoshop ataupun apa-apa aplikasi yang untuk edit gambar, anda boleh combinekan gambar. Okey, pilih satu layout, anda buat, anda create, anda design sendiri, kemudian anda buat dan anda save PDF. Save dalam JPEG. Okey, ataupun PNG. Itu terpulang kepada masing-masing. Maksudnya untuk setiap image tu anda save sebagai image yang berbeza warna. Okey. Satu warna putih, satu warna purple. Kemudian bila dah banyak warna, anda combinekan ataupun anda gabungkan dalam satu video. Okey, gambar-gambar tadi anda buatlah dalam satu video. Okey, gunakan apa-apa aplikasi video untuk anda jadikan gambar-gambar tadi sebagai video, dan video itulah yang kita akan gunakan sebagai layout dalam live streaming kita. Jadi sebagaimana seperti yang saya buat, saya combine, membuat warna putih, hijau, biru, purple dan sebagainya. Kemudian saya akan combine dalam KineMaster. Kemudian saya save sebagai AVI ataupun apa-apa format MP4 ke sebagainya. Kemudian saya akan gunakan dalam untuk layout dalam OBS. Jadi untuk setting OBS, saya akan tunjukkan selepas daripada ini. Okey, baik. Untuk kita setting kita punya OBS sebagai nak buat seperti yang saya sebutkan tadi, untuk kita live streaming menggunakan layout yang kita dah siapkan menggunakan Photoshop ataupun apa-apa aplikasi untuk kita edit gambar, dan juga kemudian kita jadikan ia sebagai video menggunakan apa-apa juga aplikasi yang boleh kita buat video seperti Filmora, KineMaster, Movie Maker dan sebagainya. Kalau tak ada apa, PowerPoint pun boleh juga kita gunakan sebagai untuk kita buat layout kita punya layout paparan untuk live streaming kita. Baik. Untuk kita setting kita punya OBS, saya akan tunjukkan satu persatu kepada anda bagaimana kita nak jadikan layout kita sebagai seperti yang saya tunjukkan tadi. Okay, yang pertama kita kena sediakan satu scene. Okay, jadi di sini sudah ada satu scene dan kita kena renamekan dia. Okay, renamekan dia sebagai apa? Contohnya kita nak letak live streaming. Okay. Okay, kalau anda boleh perhatikan, saya sudah edit nama, rename. Okay, baik. Kemudian step yang seterusnya, kita kena tahu apa yang kita nak letak dekat
live streaming kita tu. Okey, jadi berdasarkan video yang saya tunjukkan tadi, yang pertama mesti ada layout yang kita punya warna-warni tu. Kemudian kita punya webcam, dan yang ketiga kita punya live chat, dan yang keempat kita punya presentation ataupun paparan skrin untuk present, dan yang seterusnya yang kelima saya letak juga untuk kita punya tulisan bergerak. Okey. Okey, teks. Okey, baik. Seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana nak susun kita punya layout live streaming. Baik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, okey. Kita sudah buat scene, kemudian kita kena sediakan source-nya. Okey, baik. Yang pertama dan yang wajib kita buat ialah kita letakkan kita punya layout sebagai background. Okey. Background kita pilih tambah source, kemudian kita pilih source-nya ialah media source. Okey, media source ini kita letakkan nama BG ataupun background. Okey, saya letakkan singkatan saja. Okey. Kemudian kita klik OK. Bila klik OK, dia akan keluar pop-up macam ni. Kemudian kita carilah di mana kita simpan kita punya background tadi. Okey, saya cari saya punya background. Okey, dah jumpa. Okey, pastikan ianya adalah video. Okey, klik open. Klik open. Kemudian kita jangan lupa untuk klik loop. Okey. Kerana apa? Sebab bila kita dah habis, video kita sudah habis, dia akan rotate sehinggalah kita end kita punya live streaming. Okey, kemudian bila dah settle, yang lain tidak perlu usik, kemudian klik OK. Okey, klik OK. Okey, baik. Sekarang ni kita sudah ada paparan kita punya layout. Okey, dah nampak bertukar warna-warni. Okey. Okey, dah masuk dalam paparan, kemudian kita lock dia punya background supaya tidak lari. Okey, nanti kita nak alih-alih untuk yang benda lain, kita tidak terusik kita punya background. Okey, yang kedua, background sudah. Kemudian seterusnya kita letak kita punya webcam. Okey. Okey, kemudian kita klik tambah source, kemudian kita pilih. Biasanya untuk webcam kita akan ambil video capture device. Okey, kita letaklah webcam ataupun kamera pun boleh, tak ada masalah. Okey, klik OK. Kemudian kita pilih, nampak muka saya. Okey, kita pilih kita punya kamera. Terpulanglah nak guna yang mana. Okey, baik. Bila sudah selesai, kita klik OK. Okey, baik. Sekarang ni kita sudah ada paparan. Sekarang ni paparan ini ataupun gambar ini, kejap. Okey, gambar ini kita alihkan ke tempat kita nak letak di mana. Di sini contohnya. Okey, sudah ada ruangan ni kan. Okey, kita klik. Okey, sekarang ni ada background hijau. Okey, background hijau. Kita nak ubah. Okey, sekarang ni klik dekat webcam. Kita klik kanan. Kemudian kita pilih filters. Okey. Kita dekat bawah. Yang atas ni tak perlu. Yang bawah, effect filters ni kita tambah. Kemudian kita letak dekat chroma key. Kita ambil chroma key. Okey. Kemudian green screen. Okey, kita pilih. Kita mainkanlah ni. Pilih setting supaya menepati cita rasa masing-masing. Okey. Supaya hilang, betul-betul hilang kita punya background. Okey. Okey, nanti setting sendirilah. Okey. Yang saya ni tak berapa nak clear lagi. Nanti anda boleh setting sendiri. Okey. Bila dah selesai, dah masuk dalam ruangan, kita lock supaya tidak beralih nanti. Okey, kemudian seterusnya kita tambah lagi. Okey, layout sudah. Webcam sudah. Yang ketiga kita letakkan presentation. Okey, presentation, kita punya presentation. Saya tambah source kita. Kemudian kita ambil display capture. Okey, ini kalau kita menggunakan dua screen ataupun dua monitor, kita boleh setting kita punya display capture ni. Jadi saya menggunakan dua screen.
saya akan display capture ni, saya akan ambil screen yang kedua. Okey. Screen present. Okey, contoh yang kita nak namakan dia. Okey, supaya kita tidak keliru mana satu yang kita nak gunakan. Okey, kita pilih yang kedua. Okey. Okey, nampak tak? Okey, sekarang ni ini paparan yang kedua. Okey. Jadi kita boleh kecilkan kita punya layout ni untuk paparan kedua, kita masukkan dalam kotak yang kita sudah sediakan. Okey. Ini saya ambil dengan Chrome, Google Chrome. Kalau kita guna PowerPoint pun boleh, tak ada masalah. Kita boleh setting menggunakan yang kita gunakan untuk present. Okey. Bila dah masuk, kita lockkan dia supaya dia tidak lari ke mana-mana. Okey. Selesai. Yang ketiga. Seterusnya, kita nak tambah tulisan yang bergerak. Okey. Bagaimana kita nak tambah tulisan yang bergerak? Okey, sama juga stepnya. Kita pergi dekat add source. Kemudian kita tambah text. GDI. Okey. Okey. Kemudian kita tambah apa? Tulisan ataupun teks. Okey. Okey. Kemudian kita letaklah apa kita nak tuliskan. Okey. Belajar percuma bersama saya ataupun bersama siapa? Muallim Syams. Sifu Syams. Okey. Kemudian kita tambahlah like, subscribe dan share. Okey. Boleh pilih font apa yang kita nak gunakan. Okey, saya ambil font biasa sahaja. Kemudian size kita boleh tambah 8 pun boleh. Okey. Kemudian okey, nanti kita boleh tambah kemudian. Okey. Setting kemudian. Okey, kemudian kita boleh pilih warna apa. Saya pilih warna hitam saja. Sorry. Sebab background kita dah warna hitam, kita boleh kena pilih warna yang cerah lah. Okey, saya pilih warna putih. Okey. Kemudian klik enter. Okey, kita tunggu dia keluar. Mana ya? Okey, dah ada tapi kecil sangat. Okey. Kita besarkan ia. Mana ni? Tak nampak. Okey, sekejap. Okey, kita filters. Mungkin sebab kecil sangat kot. Okey, cuba saya tengok balik. Kita punya setting. Select font. Arial. Okey, ataupun default. Okey, default balik. Okey, kita tulis balik. Testing. Kelas percuma. Okey. Nampak tak kat mana? Okey, besar kan? Okey, kita kecilkan dulu. Okey. Okey, kita kecilkan lagi. Masya Allah, besar sangat ni. Okey. Mana ni? Tak dapat, tak nampak-nampak lagi ni. Okey. Testing kelas percuma. Kita masih mengecilkan dia. Mana ni? Ya Allah, besar sangat ni. Okey. Betul ke ni? Sekejap Okey. Tak apa. Tak payah pening kepala. Kita padam balik. Kita tambah lagi teks. Okey.
Jom belajar bersama saya. Okey. Nampak tak kat atas tu? Okey, dah ada. Okey, baru berjaya. Minta maaf lah. Ada silap teknikal tadi tu. Okey. Ini tulisan ni boleh anda kecilkan ataupun besarkan mengikut cita rasa anda masing-masing. Okey. Boleh tambah lagi. Muallim Syams. Tak apa, lebih pun tak apa. Nanti kita akan nak gerakkan ia. Nak gerakkan ia ataupun Sifu Syams. Okey. Sibuk nak rekod lah OBS ni. Okey, bagus. Sebab dia automatik. Okey. Okey, kemudian kita kecilkan ia. Okey, kita kecilkan ia supaya masuk dalam bawah ni. Ataupun mana-mana tempat yang kita suka. Okey, dah. Okey, berjaya. Okey, kemudian bagaimana kita nak gerakkan ia? Di sini poin penting ya. Yang pertama, kita pergi dekat teks tadi, kita klik kanan, kemudian kita klik filters, kemudian kita tambah, kemudian kita pilih scroll. Okey. Okey, kemudian kita boleh pilih sama ada nak bergerak ke sana atau bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Kalau di sini ia akan bergerak ke kanan. Kalau di sini bergerak ke kiri. Okey. Jadi saya pilih ke sini, ke kiri. Okey. Untuk kelajuan tu anda boleh pilih sendiri mengikut cita rasa masing-masing. Okey, kalau nampak di sini dia bercantum ni kan. Okey, jadi di sini kita tambah tab 2 3 4 5 6 7 ataupun kemudian tambah kita punya tab lagi. Okey. Jadi dah cantik. Okey, sekarang ni sudah nampak tulisan yang bergerak ya. Okey, mantul. Tepuk tangan sikit. Okey, kemudian kita sudah tambah webcam, presentation, tulisan, layout dan satu lagi kita nak tambah live chat. Okey, untuk live chat yang pertamanya anda perlu pergi dekat sini dulu, tambah dulu. Okey, tambah, kemudian pilih browser. Okey, pilih browser. Okey, kemudian kita renamekan ia sebagai live chat. Okey, live chat. Okey. Okey, yang untuk ni biarkan dulu paparan ni. URL nanti kita akan setting. Okey, kemudian with yang ni tak apa, nanti kita boleh setting balik dekat ni. Okey, klik okey. Okey. Jadi inilah ruangan chat. Jadi kalau nampak dia lebih besar kan? Lebih besar. Kita boleh setting tadi. Ni agak-agak tadi 800, ini agak-agak lebih kurang 500. Okey, 500 dia punya lebar. Okey, live chat tadi kita double klik. Kita adjust dekat width ni. 800, kita letakkan 600. Okey. Okey, untuk ketinggian tu rasanya tak ada masalah. Kita kurangkan sikit saja. Jadi 500. Ini kita cuba letak 600. Okey. Okey, baik. Masih lagi besar. Jadi kita adjust sikit. 550. Kemudian untuk height ni kita tambah sikit. Letakkan 600. Okey, cun. Okey, cun. Kemudian kita crop sikit. Crop je. Tekan Alt. Kemudian kita tarik. Kita tarik bagi masuk dalam box. Okey. Cumanya nanti untuk live chat ni anda kena perhatikan sama ada live chat yang masuk daripada YouTube ataupun apa-apa pelantar yang anda nak live, dia naik ikut bawah ataupun ikut atas. Kalau ikut bawah, anda kena crop yang atas. Okey. Yang ni kita kena sempurnakan ia. Kemudian kita crop yang atas. Klik Alt, tekan Alt, kemudian kita tarik bagi dia masuk dalam, supaya nanti bila masuk ruangan chat daripada bawah dia tak potong lah yang komen yang terbaru. Okey. Maknanya kalau dia masuk dari atas, dia keluar daripada atas, kita kena potong yang bawah.
Okey, maksudnya dia tidak akan potong kita punya chat yang terkini. Okey. Nanti anda boleh setting sendiri mengikut kesesuaian dan setting YouTube ataupun Facebook anda masing-masing. Okey. Sekarang ni selesai untuk kita setting layout kita punya untuk live streaming. Kemudian langkah seterusnya ialah kita nak masukkan chat daripada YouTube contohnya untuk kita masukkan dalam ruangan live chat ni. Okey. Caranya ialah, baik, sekarang ni kita masuk dekat YouTube, kita punya YouTube. Okey. Okey, ini YouTube saya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Okey. Create. Kemudian kita go live. Okey, go live. Kemudian kita pergi dekat manage. Okey, manage. Manage. Okey, kemudian kita pilih schedule stream. Betul ke tak ni? Lantaklah. Tapi yang untuk stream kita nak buat pada masa akan datang. Okey, create new. Kemudian kita pilihlah apa dia. Kita nak live kelas bahasa Arab. Bahasa Rabu pula dah. Okey, bahasa Arab bersama Muallim Syams. Contoh. Kemudian kita klik public ataupun kita unlisted. Nak untuk tertentu saja, orang yang tertentu. Kemudian kita upload custom macam biasalah. Kemudian kita create stream. Okey, bila sudah create stream, kita akan dibawa ke paparan ini. Kemudian kita klik kat sini. Okey, di sini adalah paparan untuk kita live stream. Okey, baik. Kalau perhatikan di sebelah sini ada live chat kan. Okey, live chat inilah kita akan masukkan ke dalam ruangan live chat layout OBS kita tadi. Caranya kita klik dekat titik 3 ni. Kemudian kita pilih pop out chat. Pop out chat. Okey. Baik, bila dah sampai di sini, kita pilih ataupun kita ambil dia punya URL. URL kat atas ni. Kita copy. Okey, copy. Kemudian kita masukkan gula. Bukan. Sorry. Saja bergurau. Okey, kemudian kita, mana? Okey, kita pergi dekat OBS kita tadi. Kemudian asyik nak rekod je OBS ni kan. Okey, kita pergi dekat live chat, kita double klik. Kemudian kita dekat URL ni kita gantikan dengan URL yang kita copy tadi. Klik OK. Okey, sekarang ni dah tak ada kan tadi. Tadi nampak bentuk OBS. Sekarang ni okey, baik. Kalau anda perhatikan sudah keluar. Okey, sudah keluar di sini. Tetapi kan anda boleh nampak ianya sangat kecil. Jadi bagaimana kita nak atasi masalah ini? Okey. Caranya ini yang saya buat lah. Okey. Kita double klik balik. Yang ni kita sedikitkan ia. Okey, contohnya 550 kan. Kita letak 300. Yang ni kita letak 400. Contoh nanti kita boleh pelbagaikan lagi. Okey. Baik. Kalau anda perhatikan, tulisannya dah semakin besar, dah jelas. Okey. Cuba kita type lagi. Kita boleh test Assalamualaikum. Testing. Cubaan 1, 2, 3. Okey, kalau anda perhatikan chatnya naik daripada bahagian bawah. Okey. Okey, dah ada dekat sini. Jadi ini bermaksud chat anda untuk live chat anda sudah berjaya. Okey. Sekarang ni kita sudah bersedia untuk live streaming. Bila-bila masa saja boleh terbang. Perhatian kepada semua penumpang. Pesawat live streaming sudah siap sedia untuk berlepas. Ayuh berlepas bersama saya. Okey. Jadi bila sudah selesai,
last kali anda perlu setting untuk live streaming dia punya kod dulu. Kodnya macam mana? Kita pergi balik dekat yang kita YouTube tadi. Kemudian kita pergi dekat bahagian stream key, kita klik copy. Okey. Kemudian kita pergi balik dekat OBS. Kemudian pergi kepada setting. Okey, dia akan keluar macam ni dan pilih stream. Di bahagian stream key kita tukarkan Ctrl V untuk pastekan dia ataupun select all, klik kanan paste. Okey, klik apply. Kemudian pilih OK. Kemudian ready to stream. Okey. Stream dengan paparan yang menarik dan menarik tertarik anda memang kababum. Okey, itu saja untuk perkongsian daripada Sifu Syams berkaitan tentang OBS, bagaimana untuk kita live streaming menggunakan OBS dan paparan yang cantik, menarik, tertarik. Okey, itu saja daripada Sifu Syams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang Sifu Syams.